Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Yang sama-sama kita muliakan PLT Kepala Desa, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Rahman, serta tuan-tuan imam dan tuan-tuan bilal dan pengurus masjid yang lainnya, Bapak RW dan Bapak RT, para tokoh masyarakat, para asatizah, hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mengawali ceramah kita malam ini, tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak bersyukur ni, dua saja nikmat yang kita bincang. Kalau bercakap pasal nikmat Allah kan tak terhitung banyaknya. Dari lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ini, sedetik pun tak putus nikmat Allah kita terima. Betul tak? Cuba bayangkan, banyak nikmat Allah kita terima tak terkira, tak terhitung. Kalau adalah kita nak menghitung-hitung nikmat Allah, Allah langsung jawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Engkau takkan mampu menghitungnya. Dan memang Allah tak menyuruh kita menghitung nikmat. Yang Allah suruh bersyukurlah. Itu aja. Kadang-kadang susah juga bercakap. Banyak nikmat dikasih tak terhitung, cuma satu aja Allah minta. Tak bayar. Cuma satu aja. Itu pun tak boleh. Macam mana? Faham? Kalau kita bersyukur bukan gratis. Ini kadang-kadang orang tak faham. Syukur itu bukan gratis, bukan free. Apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah nikmat itu. Tengok, sudahlah banyak dia kasih, disuruh kita dia bersyukur, habis tu ditambah lagi. Apa lagi ya? Apa kono jam kalau kau tak nak. Dah tak tahu nak cakap lah. Banyak dia kasih, satu diminta. Cuba tengok.
pun tak nak. Ya. Saya nak bincang dua nikmat Allah yang tidak boleh kita lupa. Tu penting itu. Banyak nikmat Allah kan, tapi saya bincang dua sajalah. Pembuka kata ni. Pertama, kita bersyukur jadi manusia. Itu dia. Allah tu bersumpah 4 kali. Watini wa zaituni wa turisini wa hazal baladil amin. Demi pohon tin, kata Allah, demi pohon zaitun, demi bukit Tursina, dan demi berkah kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, pakai kalimat laqad, sungguh, taukid. Ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kami jadikan manusia yang paling baik. Ciptaan Allah paling baik manusia. Dari malaikat siapa baik? Kita. Malaikat tak tahu salah, dia tahu baik je. Kalau setan pula tak tahu baik, salah je. Tu dua tu. Kalau malaikat tak tahu salah, tu malaikat. Ya kan? Kalau malaikat dia tak tahu salah. Kalau setan pula tak tahu baik. Kalau binatang pula tak tahu baik, tak tahu salah. Itu pula dia tak tahu. Kalau kita manusia, ada salah, ada baik. Itulah dia kita. Jadi kalau tengok kawan bersalah, itulah manusia. Kalau tengok kawan baik, itulah manusia. Kita pula kalau kawan salah main tolak aja, macamlah dia setan, tak ada baik. Tu. Ya kan? Kalau tengok orang salah, satu salah orang tu, semua salah, tak ada baik. Tu. Namanya manusia, pasti ada salah, pasti ada baik. Yang namanya setan, tak ada baik. Itu. Nah, alhamdulillah, dari sekian banyak makhluk Allah, kita yang terbaik. Dan alhamdulillah kita manusia. Seganteng-ganteng monyet, insya-Allah ganteng lagi saya. Itu kita syukuri pertama. Selanjutnya, saya takut cerita nomor ni. Nanti orang cakap saya kampanye pula satu-satu. Ustaz kecil satu. Tak sebut dua ke yang kedua? Lagi. Susah saya. Dah terbiasa kan kita gini-gini. Jadi macam mana lah. Bersyukur jadi orang Islam. Itu dia. Ini dua nikmat yang paling penting. Saya mohon maaf kalau ada Bawaslu, saya ceramah, saya tak ada niat yang bukan. Saya sebut ini memang mengaji macam mana lah. Kalau ada 5, saya sebut 5 nanti. Ini kadang-kadang serba salah ceramah. Ini kan? Pertama, bersyukur jadi manusia. Kedua, bersyukur jadi orang Islam. Kenapa? Saya selalu disampaikan di mana-mana. Ada bapa Nabi yang tidak Islam. Bapa Nabi, anaknya Nabi, bapa dia tak Islam. Bapa Nabi Ibrahim. Betul kan? Tuh. Bayangkan bapa dia Nabi, anak dia bapaknya kafir, anak pula jadi Nabi. Ada tak begitu? Bapak dia bergajul, anak dia belajar Quran, pesantren. Ada tak? Bapak dia preman, anak pesantren. Ada kan? Itulah dia. Ada bapak dia Nabi, anak dia pula degil. Anak siapa tu? Anak Nabi Nuh, Kan'an. Bapak dia Nabi tu,
Anak dia pula sancing. Anak dia degil. Kita itu yang tak tahan. Bila tengok ustaz ceramah, Pak Imam pula ceramah, anak dia degil, kita bersorak kat belakang. Ustaz ceramah pandai, anak degil. Itulah kita ni, suka mengutuk. Saya tanya, apakah Nabi Nuh tidak mendidik anak? Mendidik. Apakah Nabi Nuh tak ajar anak? Dia ajar. Apakah ustaz tak ajar anak dia? Ajar. Apa ustaz tu tak didik ke anak dia? Didik. Masalahnya hidayah itu hak Allah. Itu masalah. Masalahnya hidayah itu hak Allah. Bukan hak bupati. Bukan hak Pak RT. Itu masalah. Ada tak isteri Nabi yang tidak Islam? Ada. Suaminya Nabi, isterinya pula perangai tak ikut Nabi, kafir isteri dia. Siapa? Isteri Nabi Lut. Suami jadi Nabi, ceramah sana ceramah sini, isteri pula perangai. Ya Allah, pepak pepot. Jadi jangan heran, ada isteri ustaz tapi tukang cerita buruk sana, berkawan milih. Ada jenis ustaz berkawan milih. Nak kawan orang kaya je. Bukan bini saya lah. Ya. Apa ustaz tu tak ajar bini? Dia ajar. Nabi Lut tak ajar bini ke? Dia ajar. Ini hidayah urusan Allah. Itu masalah. Nah sekarang kita tanya diri kita ni, siapa kita? Saudara Nabi bukan, bapa Nabi bukan, anak Nabi bukan, sekampung dengan Nabi pun bukan. Allah kasih hidayah Islam, bayangkan. Kalau Allah ingin kita kafir, dilahirkannya kita dari perut orang kafir. Tapi Allah sayang kita. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan wa la yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, agama itu ditolak dan di akhirat termasuklah dia orang yang rugi. Tuh. Mudah-mudahan kita bersyukur, terutama mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati mauludnya hari ini. Ya, beda Pak, maulud beda. Kalau maulid kita memperingati hari lahirnya Rasulullah. Hari lahirnya Rasulullah, maulid 12 Rabiul Awal. Ini dah lebih ni. Maka disebut maulud. Maulud apa? Memperingati yang lahir. Memperingati yang lahir. Kalau maulid memperingati hari lahir. Maulud memperingati yang lahir. Boleh. Maulid boleh. Maulud boleh. Yang tak boleh mulut. Itu yang tak boleh. Saya lagi cakap maulud, di belakang cakap mulut. Tu payah. Kata makcik tu macam faham je ustaz ni. Faham. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu irfa sallallahu ala
Perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad, semoga dapat syafaat nanti di hari kiamat. Sallallahu ala sallallahu sallallahu sallallahu. Bapak Ibu sekalian, apa saya nak bincang hari ini? Ini dia. Kalau nak bincang soal bila dia lahir, kita dah faham. Dah faham dah. Tak usahlah tanya saya, budak-budak pun tahu. Kalau nak bincang siapa isterinya pun dah faham. Kalau nak bincang siapa bapaknya, di mana dia lahir, dah faham. Dah tak tahu apa nak bincang lagi dah. Oh, kalau gitu kita bincang satu sajalah, hadis Nabi. Satu lagi cerita ini susah ni. Allahu Akbar. Serba salah. Kita bincang satu hadis di mana ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya akhir zaman. Sayati ala ummati zaman. Kata Nabi, akan sampai suatu zaman nanti, la yabqa minal Islam illa asmuhu wala minal Quran illa rasmuhu. Ini yang Nabi takut. Akan sampai satu zaman, kata Nabi, dan zaman tu dah sampai. Apa dia? Islam tinggal nama, Quran sekedar perhiasan. Agak-agak dah sampai ke belum? Dah. Contoh Quran lah. Quran yang ada sekarang letak dalam lemari buat perhiasan. Yang ada pula ayat kursi, macam-macam ayat 1000 dinar, tampal dekat pintu, ya kan? Bergantung buat perhiasan. Nabi dah cakap, ini bagus masjid ni, saya tak nampak kaligrafi, saya setuju. Kadang ada juga sampai tak tahu nak baca pula kita, saking susahnya tulisan. Itu Al-Masunah. Itu boleh baca. Boleh baca. Ini saking seni dia, kita pula senewen baca dia. Jadi Nabi dah cakap dia, akan sampai zamannya nanti Islam tinggal nama. Nama bukan main, Muhammad Syukur, tapi tak pernah sembahyang. Itu dia. Bukan sini punya orang, sini punya baik. Ini kat sana ni. Nama Abdul Rahim, tapi darah tinggi, pemarah. Tak sesuai nama dengan itu. Nama Sabaruddin, tapi darah tinggi, pemarah, minta ampun. Hilang sabar dia. Tinggal nama aja. Nah, baik, ini kita cerita sekarang boleh? Saya janji saya ceritanya dululah. Agak-agak kalau saya ceramah ni ada yang marah kan? Okey, kalau tak ada yang marah saya ceramah lah, takut nanti ya kan ada yang marah. Okey. Kita sekarang bincang lurus-lurus sajalah. Nabi sudah bagi tahu akan sampai zamannya Islam tinggal nama. Cuba tengok. KTP dia apa? Islam. KTP dia agama Islam. Surat nikah dia apa? Agama Islam. Okey. Tengok kredit rumah, agama Islam. Pasport dia pun Islam juga. Berarti Islam lah dia ni. Okey. Kita bincang. Ada hadis ya mengatakan begini. Ini cerita orang Islam ni. As-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Bahawa solat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan solat berarti menegakkan tiang Islam. Siapa yang tinggalkan solat berarti meruntuhkan tiang Islam. Faham kan? Okey. Agak-agak patut tak kita ni? Kita nak buat rumah tapi tiang tak ada. Boleh? Boleh tak buat rumah tak ada tiang? Mustahil bin mustahil.
Mana mungkin boleh berdiri agama Islam dalam diri orang itu kalau dia sendiri yang runtuhkan tiangnya. Okey. Tinggal lama kan? Saya tanya. Ini jawab jujur aja. Saya tak payah tegak lah. Duduk. Kalau ibu pergi masuk rumah sakit, yang pertama orang rumah sakit tanya apa? KTP. Betul? Ada KTP, isi laporan belangko. Tak ada KTP, balik. Bapak nak buat SIM, kantor polisi pak, buat SIM sana. Bukan kantor kuah. Kantor kuah SIM Salabim. Kantor polisi bikin SIM. Polisi tanya apa? KTP pak. Kalau Singapura begitu urusan bank bawa duit banyak, orang bank tanya apa pertama kali? Identity, IC please. Can I check your IC? Ada IC tak? Sama. Bapak buat duit 1 goni, pergi bank, buka rekening, nomor account. Orang bank tanya apa? Apa tanya dulu? KTP, ada KTP pak? Tak ada, balik. KTP itu identitas kita pak, orang Indonesia, betul? Kalau tak ada KTP ragu kita entah Indonesia ke entah Thailand ke Filipina ke Malaysia. Orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang Indonesia muka sama pak. Muka sama. Betul tak? Saya duduk di Singapura pak. Tapi saya cakap saya orang Indonesia, orang percaya tak? Percaya pak. Mantap, KTP saya ada pak Indonesia. Saya cakap saya orang Singapura. Mantap, saya ada KTP Singapura. Boleh cek nanti. Oh, mantap. Bapak ni memang dua KTP saya pak. Ini kerana corona tak baliklah, saya ada kat sini. Kalau corona balik. Jadi apapun urusan kita, KTP pak ditanya dulu. Sama, itu dunia pak. Nah di akhirat pak, ini cerita akhirat. Ada yang pernah ke akhirat? Oh belum, samalah. Di akhirat pak, kalau di dunia tanya apa tadi? KTP kan. Di akhirat nanti ditanya apa? Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah salat. Iza saluhat sairu amalu, wa iza fasadat sairu amalu. Di akhirat yang pertama ditanya solat. Kalau solatnya ada, yang lain jalan, diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Jadi ini masalah ini. Jadi kalau kita tak ada KTP, berarti kita diragukan jadi orang mana. Betul tak? Entah Malaysia kan, entah Singapura, entah Indonesia, entah Filipina, muka sama ni. Jadi minta maaf kalau ada orang Islam tak sembahyang, tak solat, diragukan Islam dia. Oh ini agak sensitif sikit. Ibu marah ke? Tak marah kan? Bapak marah ke? Okey, kalau tak marah saya sambung. Ini lebih tajam lagi. Asal tahan aja. Asal tahan aja pak. Ini baru cerita Islam tinggal nama. Saya cuba tanya bapak-bapak dulu. Cuba jawab jujur pak. Jujur dari hati pak jawabnya. Jangan gara-gara mentang-mentang ustaz yang tanya jawabnya pun asal senang ustaz. Tidak. Jawab dengan jujur. Kalau ada orang solat, ada orang mendirikan solat, tapi dia tak baca suratul Fatihah. Dia tak baca Fatihah pak. Saya tanya, sah tak solatnya? Mantap. Bukan gini, nih, jangan salah paham. Takut nih salah cakap nanti. Mantap. Tidak sah. Kita sepakat. Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Betul? Kaedah fikih pak. Kaedah fikih mengatakan yang disebut sah itu ialah cukup syarat dan rukunnya.
Kalau tak cukup syarat dan rukun, maka batallah ia. Okey? Okey. Ni kita ngaji malam ni. Oh, ni saya tanya ibu, bapa dah tanya dah. Kalau ada orang pergi haji tidak wukuf di padang Arafah, tapi wukufnya di padang Sedempuan, agak-agak sah tak hajinya? Tidak. Kenapa? Kerana meninggalkan rukun. Betul? Sekarang saya tanya bapak ibu ni, jawab betul-betul ini. Sepakat tak kita kalau sesuatu ibadah itu ditinggalkan rukunnya, maka dia menjadi batal? Betul? Kuat sikit pak, kompak sikit. Betul tak betul ni? Betul. Sudah sepakat kan? Apabila rukunnya kita tinggalkan, maka batallah ia. Betul? Saya tanya sekarang, solat tu masuk tak rukun Islam? Ni bertanya sikit ni, baru faham ni. Saya tanya balik, solat itu masuk tak dalam rukun Islam? Sekarang kalau dia tinggalkan solat, batal tak Islam dia? Jawablah sekarang. Faham pun. Yang merasa diri masih Islam, padahal sudah batal. Macam darah tinggi naik. Menyesal aku dengar ustaz di ceramah. Ayo berfikir. Kacau ni. Dia tak sembahyang, dah batal lah. Man taraka solah muta'ammidan faqad kafara jahat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, kafir yang nyata. Alamak, tinggal nama lagi. Ini kalau bincang ini banyak orang darah tinggi nanti. Betul. Belum sampai pada kaji maulid, baru buka sikit-sikit ini. Orang boleh cakap buka kulit je kan, belum isi lagi. Ni kalau sempat buka isi ni, pingsan kita. Tinggal nama je Islam. Tiang Islam tu dia robohkan. Bayangkan. Kalau Quran cakap, ni Quran yang cakap bukan saya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah tu Quran tanya kan. Tahukah kamu siapa pengkhianat agama? Tu Quran cakap. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pengkhianat agama? Di antara siapa? Fawailul lil musallin. Mereka yang melalaikan solat, pengkhianat. Ni saya tanya sikit. Ni saya main tanya je. Saya tak mau menghukum. Biarlah Tuhan yang menghukum. Ibu yang menghukum. Saya cuma tanya je. Agak-agak patut ke tidak? Pantas ke seorang pengkhianat negara ditanam di makam pahlawan? Boleh? Tak boleh lah. Pengkhianat why? Pengkhianat bro. Takkan nak tanam di makam pahlawan pengkhianat, betul? Sekarang orang tak solat tu pengkhianat agama tak? Orang yang tak solat itu pengkhianat agama tak? Kata Quran. Pengkhianat. Pantas tak masuk surga? Itu masalah. Tak pantas. Kata piramid, tak patut, tak patut. Wah, tu dia. Ini memang tajam kali ni ngaji ni. Nak sambung ke tidak ni? Ya, tak kisah. Nak marah-marah lah. Ini baru cerita bab solat, belum yang lain ni. Ini baru cerita Islam tinggal nama. Okey? Nih, saya tanya. Dalam kubur nanti ada tak soalan? Soalannya bahasa apa? Bahasa Arab. Kita tak tahu cakap Arab. Siapa nak jawab? Itu dia. Ya kan? Dalam kubur tu, malaikat nungkan nangkir tak tahu cakap Melayu. Saya ingat mak saya dulu kalau bangunkan saya solat subuh. Kan paling susah subuh tu.
budak dulu kan. Mak saya pakai bangun, bangun, tak bangun. Kata mak saya, Marabbuka, siapa tak solat masuk neraka. Langsung bangun. Okey. Dalam kubur tu ada soalan. Soalannya bahasa Arab yang kita pula tak tahu cakap Arab, dan bukan kita yang jawab, itu masalah. Saya ingat orang kita ni tak tahu cakap Arab, pergi haji tak tahu cakap Arab. Kebetulan maktabnya itu di Aziziyah, lebih dekat dengan sisa Malaysia, dengan Jamarah tu dekat. Banyak tu. Karimun tahun lalu pun di sana saya tengok, ya. Jauh, mesti pakai bas. Kalau sini panggil bus. Ke Tanah Haram pakai bus. Ada bus besarnya. Nah, supir bus itu cakap, haji haram. Nah, itulah. Maksudnya pergi Tanah Haram. Haji haram. Makcik tu tak naik. Haji haram. Kenapa? Aku nak halal. Orang itu cakap haram maksudnya pergi Tanah Haram. Yang makcik cakap, aku tak nak yang haram, aku nak yang halal. Tak pergi dia. Itu kena tak faham. Sekali sesat di Tanah Haram, bingung cakap Arab. Dia nampak tu hotelnya depan dia hotel dia, lurus saja. Cuma tak tahu nak cakap Arab. Tempat tidur. Jadi begitu. Apa cakap Arabnya? Dia pun ingat dia. Haji, ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus saja. Itu di dunia tu tak tahu cakap Arab. Jemaah haji. Saya ingat betul, saya bawa jemaah Singapura. Saya jarang bawa jemaah Indonesia ni, kecuali umrah. Kalau haji jemaah Singapura. Itu sampai di Jeddah. Itu kan ada tu supir-supir taksi tu. Itu cakapnya kan lepas itu. Haja. Haram Jeddah. Maksudnya Tanah Haram Jeddah. Cuma dia cepat. Haji, haram Jeddah. Dia mengamuk. Kenapa kau mengamuk? Apa tak mengamuk Ustaz? Dia cakap saya haram Jeddah. Tengok. Kemana? Itu masih di dunia. Sekali di hotel pula lampu mati, gelap. Musim haji, lampu mati nak ke hotel tu. Nak cakap bahasa Arab lampu apa? Dia tak sama dengan bahasa Quran. Quran cakap sana tak pakai. Sana pakai amiyah. Cakap Arab sana lah, pasaran. Muqayyis, tal. Lambah maaf itu. Lampu mati. Itu boleh. Cuman ya kan, kalau kita boleh lah, ya kan. Panggil Muqayyis, ta'al. Sini. Mekanik atau foreman sini. Maaf itu. Lampu tak hidup. Itu bahasa Arab sana lah tu. Kalau makcik itu mana tahu cakap Arab sana. Nak cakap lampu mati ni apa cakap Arab? Haji. Dia gini. Lambai-lambai. Datanglah Arab ni. Kaif? Fi muskil. Maksudnya apa masalah? Apa cakap Arab mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Dia ingat mati itu inna lillah je lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang Arab, Masya Allah, antal kalam sahih. Itu. Dalam kubur tu ada soalan bahasa Arab. Bukan kita yang jawab. Kita ni dah mati. Berarti ada yang jawab. Bukan fisik ni. Maka dalam hadis dikatakan 12 fadilah solat. Di antaranya itu jawabul munkar wa nangkir. Solat itulah sebagai jawapan munkar dan nangkir.
Dan semua soalannya itu jawapannya dalam solat. Datang muka nakir tanya. Kalau yang baca talqin senang cakap je. Yang baca talqin ke main lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Gedebuk dia ceritakan, wahai fulan ibnu fulan, hari ini hari pertama engkau di dalam barzakh, hari terakhir engkau di dunia. Bukan main. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ingatlah wahai fulan ibnu fulan, setelah kami pulang ke rumah masing-masing, datang dua malaikat akan menyoal engkau. Engkau jangan gentar, jangan takut. Tak sayang gigi cakap. Bukan main. Kami balik ke rumah masing-masing, datang dua malaikat nak soal. Engkau jangan takut. Kata orang dalam, kau berani kau masuklah. Bukan main cakap pakcik tu. Jangan takut, jangan gentar. Bila dia tanya man rabbuka, jawablah Tuhan Allah Tuhanku. Amboi. Bukan main. Nanti bila ditanya man imamuka, siapa imammu, jawablah Quran imamku. Amboi. Sedap mulut. Kau ingat yang jawab siapa? Kalau dia tanya man nabiuka, siapa nabimu, jawablah Muhammad. Yang jawab siapa, wak? Kalau tak solat siapa jawab? Jawapannya dalam solat semua. Bila ditanya ma rabbuka, siapa Tuhanmu, takbirnya datang, itu rukun, wajib. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Karena hari-hari dia sebut Allahu Akbar. Terjawab. Man imamuka, siapa imammu? Dia wajib baca Quran dalam solat. Suratul Fatihah, Ummul Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tak baca Fatihah kitab. Al-Quran imami. Karena dia wajib baca Quran hari-hari. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dia wajib baca salawat dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad nabiku. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dia wajib baca tasawuf akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Orang soleh saudaraku. Man kiblatuka, mana kiblatmu? Dia hari-hari ada kiblat. Dia tahulah Baitullah kiblati. Kalau tak solat dia jawab. Pakcik nanti balik rumah cuba datang, kita bagi isteri duit, cakap dengan isteri, dek, duit belanja besok abang letak kat meja. Kali duit belanja kat meja abang letak. Duit belanja kat meja. Agak-agak 3 kali bagi tahu. Jawabnya macam mana? Tak mengamuk. Darah tinggi pun naik. Isteri pula pagi-pagi dia cakap, bang, minum kopi, nasi lemak dah ada kat meja tu. Minum, sarapan, nasi lemak dah tu. 3 kali. Abang nak makan ke tidak? Tu mulai. Betul. Mengamuk 3 kali panggil suami. Mengamuk. Bapak bayangkan ungkar nakir nak tanya dia. Ma rabbuka? Man imamuka? Sampai kiamat, Pak. Tak hancur ke orang? Kita 3 kali aja dipanggil mengamuk. Ni sampai kiamat dipanggil Segitiga muka dia, Pak. Kasihan kita tengok dia, hancur muka dia. Saya bukan nak cabar lah, bukan nak ngancam-ngancam. Boleh, nak cuba boleh lah. Ada orang mati tak sembahyang, 1 hari galilah. Tengoklah muka dia. Tengoklah muka dia, hancur tak hancur, kita tengok. Ada ular namanya Sajarul Aqra.
Kalau di akhirat namanya hurais. Kalau nak tahu. Itu bapak cubalah kali kata tahu. Nak tahu kan cubalah orang tak sembahyang. Kali lah. Kotak muka dia tak nampak lagi Pak dah. Tak nampak. Bukan main-main. Ini bukan takut. Saya bukan takut-takutkan bapak bukan. Saya cakap betulnya. Ini yang datang bukan ustaz kaleng-kaleng. Ya. Kalau bapa ibu boleh menghadapkan muka orang tu ke kiblat waktu dia mati, malaikat susah kan nak pusing kepala dia? Tak susah. Malaikat tahu ke mana kau ngadap hari-hari. Kau hari-hari tak tahu kiblat, kau nak ngadap kiblat konon. Cik, jalan lah. Cerita solat baru Pak, dah setengah jam. Nak sambung lagi? Pak, Bu, bukan senang nak masuk surga. Kalau dia tak solat, jangan harap masuk surga. Berapa rakaat solat, Bu? 5 waktu berapa rakaat solat? 17. Itu bukan angka sembarangan. Itu bukan angka ciptaan Allah yang kasih. Pasti ada rahsia dia. Kita gali sikit. Pertama solat dikerjakan Nabi solat zuhur. Hari Selasa, kerana Senin dia baru sampai, turun dapat SK. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa? 4. Ini rahasia dia. Ini rahasia, jangan bagi tahu orang. Zuhur 4, asar 4, jumlah berapa? 8. Buka kitab fikih. Zuhur dan asar, sirkan suaramu pelan. Cukup engkau saja yang dengar. Kenapa? Karena engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Untuk masuk pada surga, sirkan semua amalan itu. Jangan riak, jangan bising. Maghrib berapa? Isyak berapa? 7. 4 jumlahnya 7. Buka kitab fikih. Maghrib dan Isyak, kuatkan suara, zaharkan sikit. Kenapa? Karena engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Nak minta tolong, berlindung, kena suara sikit. Kau diam aja, minta tolong. Tinggal berapa lagi? Subuh 2 rakaat. 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. 17 rakaat, artinya 8 pintu surga kita ketuk, 7 pintu neraka kita berlindung, siang malam minta ampun. Kalau dia meninggal, lalu kita cakap, semoga Allah ampunkanlah dosanya. Memang Allah ampunkan, karena hari-hari minta ampun. Semoga almarhum masuk surga, insya-Allah masuk, kerana dah hari-hari dia ketuk. Semoga terjauh dari azab neraka, memang jauh, kerana dia dah berlindung setiap hari. Ini kalau tak solat macam mana? Main ketuk macam mana? Kita senang cakap, yang mati tak pernah sembahyang, tukang laga ayam, pemabuk pula, penjudi, sekarang mati. Sedap cakap. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita baca Yasin, tahlil, tahkim, mudah-mudahan masuk surga. Dia ingat bapak dia penitia surga. Masuk aja. Sekarang geram juga. Macam dia penitia surga. Main tolak aja tu. Mari kita baca Yasin, tahlil, tahkim, mudah-mudahan masuk surga. Malaikat tu bingung. Kalau malaikat Melayu dia cakap kepala bapak engkau surga. Kalau bahasa kasarnya lah. Kan senang dia cakap. Geram saya tengah-tengah. Sudah tua-tua tak sembahyang, berpantun pula dalam bilik tu. Ya Allah Akbar. Masuk surga pakai pantun wai. Dia cakap apa dengan bini dia dalam bilik? Jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik kemboja. Kalaulah dinda mati dahulu, tunggulah kanda di pintu surga. Malaikat macam nak lempang aja. Malaikat macam nak lempang je pakcik tu. Macam nak kata dia. Kalau malaikat boleh jawab, dia jawab tu, sayur nangka, biji kemiri, dan tua bangka tak sadar diri.
Itulah masalah sekarang. Itulah masalah. Tinggal nama aja Islam. Tinggal nama aja. Sampai bila kita nak macam ini? Hari-hari tiap tahun peringat Maulid. Tiap tahun peringati Maulid. Semayang tidak juga? Astagfirullah. Ini kalau saya cakap Abu Jahal mengamuk. Betul. Abu Jahal tu bukan sejarah dia. Begitu dia tahu Siti Aminah tu melahirkan, begitu dia tahu Rasulullah lahir, itu khadamnya, apa namanya tu, hambanya, namanya Suaibah, itu berlari tu. Abu Jahal kat rumah tu, tuan, kata Abu Jahal, apa hal kau berlari-lari ni? Itu Aminah dah melahirkan. Aminah dah melahirkan. Ya ke? Betul? Dia pun lari. Happy, dia gembira Rasulullah lahir. Habis itu dia bawa ni Rasulullah ni. Abu Jahal bawa Rasulullah. Dia punya gembira. Bangga tu. Anak Abdullah dah meninggal kan, adiknya. Ni pakcik dia kandung ni. Dia bawa lah Rasulullah ni pergi tawaf kat Kaabah. Dia cakap apa? Haza ibni. Ini anakku, ini anakku. Abu Jahal suka Nabi lahir. Cuma itu tadi, dia tak ikut cara Nabi dan dia benci dengan Nabi. Tapi lah Nabi lahir dia suka. Jangan perangai macam itu. Maulid suka, tapi sembahyang tidak. Apa beza dengan Abu Jahal? Ya kan? Samalah perangai Abu Jahal. Abu Jahal tu suka Maulid Nabi lahir, dia suka. Tapi dengan ajaran Nabi dia tak buat. Banyaklah macam tu. Cik Ahmad, Cik Kasim, Cik Zainal, sama lah tu. Kalau Maulid Nabi datang, jangan tak datang, segan Pak RT. Tapi sembahyang tidak juga. Sama perangai dengan Abu Jahal. Orang marah, orang ada cerita kan. Betul. Marah orang, tapi itulah kenyataan. Oleh kerana itu saya mengajak Bapak Ibu, janganlah Islam tinggal nama je lagi. Janganlah. Apalagi kita dah tua-tua ni, bila lagi nak hisap? Bila lagi nak taubat? SK dah keluar ni, SK mati. Ya betul. Saya tengok ni dah tua-tua ni kan, nak tengok. Ni umum tak lama lagi ni. Tengok gayanya lah. Ini. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Maulid Nabi, pertama kita janganlah berperangai bersikap macam Abu Jahal, suka maulud tapi tak suka ajaran, ya kan? Yang kedua, janganlah Islam tinggal nama. Tegakkan tiang agama, iaitu solat. Tegakkan. Memanglah berat bagi orang yang tak biasa. Saya bagi tahu makcik, faham tak faham, kalau kita biasa sarapan pagi, biasa minum sarapan pagi, agak-agak kalau tak sarapan macam mana? Tak sedap hati kan? Bapak kalau biasa minum kopi pagi, Pak, biasa minum kopi pagi, kalau tak dapat kopi macam mana? Pening, Pak. Kalau begitu ni bicara biasa saja, membiasakan. Sama, Bapak kalau biasa solat subuh, kalau tak solat subuh macam mana? Tak sedap. Begitu juga lah orang yang tak biasa solat, dia biasa aja. Robahlah kebiasaan itu. Memang paksa, Pak. Dua tantangannya. Pertama, kata Nabi, orang yang nak solat, ujiannya apa? Pertama, selalu buang angin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak baca alham, dia dah lepas dah, ambil wuduk. Baru nak rukuk, ngut kata belakang. Mulailah pakcik tu, abang tak sembahyang bang. Macam manalah aku sembahyang, saya terkentut aja. Malas aku dah penat dah. Setan bertepuk. Kata setan, merdeka lah aku, merdeka. Kata Nabi, lawan. Kentut ambil uduk, Kalau perlu cakap dengan setan tu, kau ingat air susah, air banyak lah.
Ambil tu. Nanti syaitan kalah, Pak. Mulai. Yang kedua, geli. Allahu Akbar, bersih ke tak bersih? Tu mulai tu. Kata Nabi, teruskan sembahyang, jangan ragu, teruskan sembahyang, jangan was-was. Nanti sebulan selesailah masalah. Sebulan tu. Paling 2 minggu lah. Seminggu tu kentut aja rasanya. Kata Nabi, teruskan. Lawan. Tinggal kita nak lawan ke tak lawan. Kalau perempuan fahamlah datang bulan. Laki-laki datang apa? Datang gila dia. Ya kan? Jadi sekali lagi, janganlah kita sekedar nama je Islam. Jangan. Kita mengadakan peringatan Maulud ini, kita nak ambil intinya. Ajar Rasulullah tetap apa? Solat. Agama, tiang agama. Ya? Saya kira cukuplah dulu sampai di sini, insya-Allah bermanfaat.